مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sihat? Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini kita akan sambung fasal yang kemarin tentang mas alal khuf, mengusap khuf. Hari ini kita akan mulaikan dari berapakah durasi waktu yang dibolehkan bagi seseorang untuk dia mengusap muzah. Masuk soalan ni esok. Wa yamsahu al-muqimu yawman wa lailatan. Seseorang yang dia nak mengusap khuf, dia dibagi kepada dua jenis orang. Satu, al-muqim, orang yang macam kita, kan, orang yang tak melakukan safar. Yang kedua, orang yang safar, musafir. Wa yamsahu al-muqimu yawman wa lailatan. Orang yang mukim dia boleh mengusap khuf selama 1 hari 1 malam. Diperbolehkan 1 hari 1 malam. Orang yang mukim 1 hari 1 malam. Kemudian al-musafiru salasata ayyamin bilayalihinna sawa'un taqaddamat aw ta'akhkharat. Orang yang musafir diperbolehkan untuk mengusap muzah selama 3 hari 3 malam. Baik malam dulu ataupun siang dulu. Faham? Kalau malam dulu tu contoh dia safar di malam hari, maka dikira malam dulu baru siang. Bilakah start kira 1 hari tu? Bermulanya perkiraan hari tu wabtida'ul muddah min haini yuhdis. Dikira lepas dia berhadas. Contoh, kita dah ada wuduk, okey, kita pakai muzah, kan? Lepas tu kita usap muzah. Kita start hadas, dari situlah bermulanya 1 hari. Bermulanya perkiraan durasi waktunya. Wabtida'ul muddati min haitsi yuhdits ba'da labsil khufaini. Lepas dia pakai khuf semua tu kan, dia hadas baru dia dikira start sehari itu, baru bermulanya. Kemudian wal asi bis safar wal haimi yam sahani masal mukim. Okey, sekarang ni ulama mengatakan wal asi bis safar wal haim, orang yang melakukan safar tetapi dengan niat melakukan maksiat. Maka di dalam fiqh ada 3 istilah. Iaitu pertama al-asi bis safar, al-asi fis safar, al-asi bis safar fis safar. Apakah beza dia? Kalau al-asi bis safar, orang yang dia niat melakukan safar ni untuk maksiat. Yang al-asi fi safar, dia niat tak melakukan maksiat tetapi di tengah-tengah perjalanan dia melakukan maksiat. Yang ketiga, al-asi bi safar fi safar, dia niat memang nak maksiat dan di dalam perjalanan dia pun dia melakukan maksiat. Ini pembahasan yang akan kita bahas panjang di dalam bab qasar dan jamak solat. Sebab niat seseorang itu mempengaruhi kebolehan rukhsah dia, keringanan dia nak jamak qasar ataupun tak. Kalau kat sini dalam bab ni al-asi bi safar, orang yang niat safarnya itu untuk maksiat. Apa contoh dia? Niat untuk maksiat safar. Contoh Rafi kan, Irfan ke apa kan, niat nak pergi Johor, nak pergi dating. Tu niat untuk maksiat. Tetapi kalau niat untuk
silaturahim, contoh saya nak pergi Johor, saya nak pergi silaturahim dengan kawan saya, itu tidak dinamakan al-asi bisafar. Kenapa ada pembahasan al-asi bisafar? Sebab dia akan mempengaruhi durasi waktu untuk dia mengusap muzah. Okey, hukum asli dia orang yang musafir tu boleh usap muzah 3 hari. Tetapi kalau dia niat safar dia itu untuk maksiat, maka hukum dia sama seperti orang yang mukim. So dia boleh usap khuf dia cuma 1 hari 1 malam saja. Faham? Kalau al-asi fi safar, dia niat baik, saya nak pergi Perak nak buat kerja, tetapi di tengah-tengah safar saya melakukan maksiat. Contoh maksiat lah, faham? Jadi itu pun akan mempengaruhi kebolehan seseorang itu mendapatkan rukhsah keringanan ketika safar ataupun tidak. Kemudian fa'in masaha fil hadari thumma safara au masaha fis safari thumma aqama atamma mashal mukim. Kemudian ada lagi ulama ni bagi contoh, kan, kalau seseorang itu dia usap khuf masa dia dekat rumah, kan, thumma safara, kemudian dia pergi safar, kemudian dia bermusafir, ataupun masaha fis safar thumma aqama, dia usap muzah ketika dia musafir, kemudian dia balik rumah, atamma masal mukim, maka dia boleh untuk sempurnakan masa mengusap bagi orang yang mukim. Maksudnya sehari semalam. Faham? Kemudian di dalam bab khuf ini ada lagi perkara yang wajib untuk kita perhatikan, iaitu wal wajibu fil masil khufi ma yutlaku alaihi ismul masi. Perkara yang wajib ketika mengusap khuf adalah melakukan sesuatu yang yutlak, yang dah layak untuk dikatakan alaihi ismu, dinamakan usap. Kalau buat titik-titik air, tu tak nama usap. So kalau kita dah melakukan usap, kita dah mengusap, maka diperbolehkan. Maka kita maka wajib, apa nama dia, dia mengatakan wal wajibu fil masyi ma yutlaqu alaihi ismu masyi. Perkara yang wajib untuk kita perhatikan adalah kita dah betul-betul usap ke tak. Kalaulah memang perbuatan tu dinamakan mengusap, so sahlah dia punya perbuatan itu. Idza kana ala zahiril khufi, ketika dia mengusap itu memang di bahagian zahir. Bahagian zahir tu ni kaki, dan yang ni bahagian zahir atas kaki itu. Maka wala yujzi'u al-masu ala batinihi wala aqibil khufi wala ala harfihi wala ala aslihi. Maka tak cukup kalau seseorang tu dia kata saya usap khuf, tetapi dia usap bukan pada bahagian atas, dia mengusap pada batin, pada bahagian dalam, ataupun aqibil khufi, bahagian tumit dia, wala ala harfihi, ataupun bahagian bawah dia, wala ala asfali, bahagian bawah dia. Kemudian dalam setiap perkara itu ada perkara yang membatalkan. Contoh wuduk, ada perkara yang membatalkan wuduk. Di dalam bab khuf pun ada perkara yang boleh membatalkan hukum mengusap khuf ini. Apakah itu? Wa ya batulu al-masu bi salasati asya'a. Hukum mengusap dua khuf ini boleh terbatal dengan sebab ada 3 perkara. Pertama, bi khal'ihima, sebab dia cabut dua-duanya. Au khalqi ahadihima, ataupun dia mencabut salah satu. Ataupun dia tu tercabut sendiri. Ataupun dia memang dah tak layak untuk diusap. Contoh dia kata harukihi, benda tu dah koyak. Sebab syarat yang kedua, dia mesti soleh, mesti layak untuk dipakai, betul? Kalau ingat kemarin. Kemudian yang kedua, terbatalnya dengan sebab inqidha'il muddah, habisnya waktu. Habisnya waktu maka batal. Maka dia perlu start daripada awal lah. Kalau dia nak pakai, dia kena wuduk, dia kena pakai balik. Kemudian yang ketiga,
bi'urudi ma yujibul ghusla, dengan sebab datangnya baru, dengan sebab terjadinya perkara yang mewajibkan mandi, kajinabatin au haidin au nifasin lilabisil khuffi, terjadinya perkara yang mewajibkan mandi seperti contoh junub ataupun haid ataupun nifas bagi orang yang memakai khuf. Faham? Jadi perkara-perkara yang mewajibkan mandi itu datang, muncul, maka terbatallah hukum pemakai khuf dia. Ada yang nak tanya? Kalau tak ada, apakah hikmah di dalam bab mengusap khuf ini? Sebagai ulama mengatakan bahawasanya di sini agama nak tunjukkan kepada kita bahawa di dalam mengamalkan syariat agama ini paling penting sekali ada yang namanya ketaatan. Sebab kalau kita tengok dalam bab masih alal khuf ini, bila seseorang tu dia nak wuduk, maka cukup untuk dia usap bahagian atas. Padahal yang kotor bahagian mana? Yang bahagian bawah. Betul. Inilah yang dinamakan ketaatan di dalam mengamalkan perintah. Maka di dalam agama itu bukanlah kita disuruh untuk mencari hikmah, tetapi kita disuruh untuk belajar mentaati perintah. Faham? Maka kita lakukan apa nama dia, semayang ke apa semua tu hanya sebab kita mendatangkan rasa taat kita kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama dengan cara inilah yang diajarkan oleh para ulama, cara-cara untuk usap muzah, cara-cara wuduk, kenapa seorang tu wuduk dia kena dia terkentut, dia kena ambil wuduk, kenapa dia tak basuh je dekat bahagian belakang dia tu yang keluar angin tu, kenapa dia tak boleh tiup je. Itulah yang dinamakan ketaatan di dalam melakukan perintah. Faham? Jadi di antara salah satu sebab orang itu dia boleh berjaya, dia ada sifat taat yang sangat tinggi di dalam diri dia. Maksudnya bila seseorang tu ada sifat taat yang tinggi dalam diri dia, maka dia akan mudah untuk melakukan apa yang diperintahkan kepada diri dia selagi mana perkara itu tidak bertentangan dengan syariat agama. Faham? Sebab itu dalam tafsir ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, itu wajib untuk kita taat kepada orang yang memerintah kita itu selagi mana dia ini tidak memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Selagi mana dia menyuruh kita kepada kebaikan, walaupun dia tak buat benda tu, walaupun dia tak baik seperti apa yang dia cakap, tetapi disebabkan perintah dia yang wajib kita ikuti itu tak melanggar kepada perintah agama, maka kita wajib untuk ikut. Faham? Kurang lebihnya yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan yang di apa bagaimana? Nak baca doa Saya dengan Cik Izzah. Baik. Ruang dan waktu saya persilakan. Mulai salli wa sallim daiman abada ala habibika khairul kullihim huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin min ahwalihim fahim ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana Ya Rabbana tarafna bi annana aqrafna wa annana asrafna
Alazo asmafna Fatubu alaina Taubatan taghfir kulli habatan Waskur lana awrati Wahamini awati Ya Rabbana atarafna bi'annana atarafna wa'anana asrafna Alazo asrafna Waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sa'iril hilani Ya Rabbana atarafna bi'annana asrafna asrafna Alazo asrafna Fadlawajudana la bi'tisa Mustafa Kulina Kulli Sudi Terima kasih dan tahniah diucapkan kepada Nat dan Izzah. Semoga Allah terima doa kita semua. Ada yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang datang daripada kelemahan diri saya. Dan saya minta maaf kalau ada yang tersinggung. Su boleh siapa esok, kalau boleh saya memberi show, saya nak show Puteri Hidayah dengan Sofia. Boleh. Esok baca doa Puteri Hidayah dengan Sofia. Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.